مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu dan limpahilah kami khazanah rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami, luaskanlah kefahaman kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami bagi mengikuti seminar pada petang ini. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi sesi petang iaitu sanad 1 Al-Quran. Dan feedback yang mula-mula dapat, rasa gementar juga nak dapat sanad 1 Al-Quran. Moga Allah permudahkan. Amin. Cik Ahmad Nazri tak perlu risau noh. Mana Cik Ahmad Nazri tak perlu risau nak dapat sanad 1 Al-Quran, insya-Allah kita bimbing. Ya, insya-Allah. Dan insya-Allah. Okey, alhamdulillah tengok ramai dah ada refreshment, dah makan tengah hari, dah juga mendirikan solat fardu Zuhur tadi, cerah-cerah belaka dah semua. Tadi agak keletihan 12.30 aja, muka dah lain macam dah tadi. Ya, kita dah refill balik, isi perut pun dah kenyang semua sekali. Okey, mudah-mudahan apa jua yang Ustaz share pada kita mengenai saka akan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi siapa yang agak-agak tak faham dan sebagainya, kita boleh refer balik, kita refresh balik, buka video yang akan di-share nanti oleh puan pengarah program. Kita tengok balik. Mana kita tak faham, kita tanya. Jangan malu nak bertanya. Kadang-kadang saya pun pelik kalau kita ada mana-mana seminar lah. Ini pengalaman saya lah. Saya ada mana-mana seminar ke webinar ke. Orang takut nak bertanya sebab mereka seolah-olah menganggap soalan yang mereka nak tanya tu soalan yang bodoh. Pada kami, tiada istilah soalan bodoh. Tapi pada saya, pada kami lah, setiap satu soalan tu sekiranya yang hadir pada petang ini, contoh ni 83 orang, contoh tuan-tuan dan puan-puan tanya soalan tu, lepas tu memberi manfaat kepada 82 peserta dan 82 lah amal kebaikan. Ilmu tu akan berpanjangan, amal kebaikannya tuan-tuan akan terima. Jadi jangan malu-malu, jangan segan. Okey, saya rasa tadi ada sedikit kesilapan teknikal atau pengarah program tiba-tiba keluar saja daripada web. Saya tak pasal lah tuan-tuan dan puan-puan terasa tidak, tapi saya tiba-tiba terkeluar daripada webinar pada petang ini. InsyaAllah tuan-tuan, saya nak share. Tadi saya ada beritahu, saya nak share satu pengalaman saya. Kita jangan anggap soalan kita ni soalan yang bodoh. Jangan anggap. Kita kena menganggap apa je permasalahan yang kita tak tahu, kita tanya saja. Walaupun pada diri kita, kita menganggap itu satu soalan yang bodoh. Sebenarnya dia tidak soalan yang bodoh dan dia akan memberi manfaat pada yang lain. Jadi saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan petang ni pengalaman saya. Pengalaman saya menghadiri satu webinar antara negara di luar sana lah, bukan Malaysia, eksternal di luar Malaysia. Jadi saya di satu webinar, tiba-tiba saya dikendaki membaca doa selamat. Dan yang hadir dalam tu semuanya orang alim daripada saya. Yang hafiz Al-Quran, yang katanya hebat-hebat belaka kan, yang hadir webinar bersama saya pada ketika itu. Jadi tiba-tiba dia minta saya membacakan doa. Kita ni apalah ada, alim pun bukan, ilmu pun tak tinggi mana. Tetapi bila saya mereka memohon saya membacakan doa
penutup majlis. Jadi saya terus terang saya cakap, saya mohon kemaafan lah sebab saya ni bukan yang alim berbanding dengan yang hadir dalam webinar tersebut. Jadi walau macam mana ada seorang yang bertaraf doktor, doktorate penulisan, bukan doktor medical, yang seorang hafiz Al-Quran, yang pakar dalam bidang dia daripada negara jiran kita. Dia berkata apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia cakap, tak apa Tuan Amir. Kenapa Cik Amir? Cik Amir bacalah apa saja doa yang Cik Amir tahu, sebab kita tak tahu doa siapa yang akan makbul di antara kita semua. Jadi pada ketika itu saya betul rasa macam satu tusukan di dalam jiwa kita, di hati kita, bila saya rasakan seorang yang begitu alim, yang begitu hebat ilmu dia, tiba-tiba merendahkan diri dia, memberi laluan tu kepada saya yang tak tahu apa pun. Jadi secara kata the moral of the story, jangan letak diri kita di satu tahap yang terlalu rendah. Kita ni sama saja. Jangan letak. Mungkin kita ingat dalam grup ni ada yang hebat-hebat, saya tahu ada yang hebat, saya tengok nama-nama tu, ada yang pernah bertapa pun dekat gua-gua mana ni saya tahu. Saya pernah tengok nama-nama lah, ni pernah bertapa. Ini kalau setakat bertapa dalam bilik dia ni tak ada isu. Dia pernah bertapa kat gua dulu, mungkin dah kat pergi Gunung Ledang. Saya tahu mereka-mereka ni, saya tengok nama tu saya kenal. Jadi siapa yang tu, dia tersenyum lah tu tadi. Saya mohon kemaafan. Jadi kita tak payah, kita ingat diri kita ni semua sama. Tak ada isu. Ilmu kita sama-sama timba. Sebab apa? Ilmu ni penting tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sepanjang pengalaman saya ikut Datuk Seri daripada tahun 2017. Saya ikut Datuk Seri daripada 2017 disebabkan anak saya ada masalah. Saya mungkin ramai yang tak tahu pengalaman saya yang berkaitan dengan masalah gangguan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang dalam grup lama saya tu, dia tahu anak saya dulu ada masalah gangguan tahun 2017. Semasa anak saya nak ambil PMR, penilaian mendengar rendah itu tingkatan 3. Anak saya tak boleh pergi sekolah. Asal pergi sekolah dia pengsan. Asal dia nak pergi sekolah je kat rumah dia dah pengsan. Asal kalau dia nak siap-siap nak pergi sekolah, dia buat solat subuh, dia sujud, dia tu hilang, pengsan. Dan ada ketikanya saya pernah nak mengejutkan anak saya tu, yang masalah gangguan tu. Saya pegang tangan dia, dia tepis, saya boleh terpelanting. Saya berat badan saya lebih kurang 100 kilo. Cuba bayangkan anak saya yang kurus tu boleh tepis saya terpelanting. Agak-agak kuat mana jin yang ada dalam tubuh badan anak saya. Jadi daripada situlah saya buat rawatan, mengenali Datuk Seri Ustaz Muhammad Suhaim Bibi Rozali. Alhamdulillah 2017 anak saya pulih dan dapat pergi ke sekolah untuk menduduki peperiksaan saja. Dia tak boleh hadir sekolah. Tak tahulah jin tu dia bagi sedar Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tak ada paper, hari Jumaat dia sedar balik. Lepas tu hari lain tu boleh tidur. Dia tak boleh bangun sehinggalah jam pukul 10:30 pagi ataupun 11 pagi baru dia sedar daripada tidur dia dalam keadaan fresh. Jadi itu pengalaman saya sebelum saya terjun dalam bidang perubatan Islam. Dan satu lagi, selepas anak saya pulih, saya terkena satu gangguan di mana saya muntah darah. Saya pernah muntah darah selama hampir 14 hari. Saya nak katakan demam tak demam, pergi buat medical check up, saya tak sakit apa-apa, doktor declare saya sihat, tapi pada diri saya tu saya rasa terlalu amat sakit, seolah-olah isi perut saya tu ataupun usus saya seperti dipulas-pulas. Saya tak boleh makan, saya tak boleh minum hampir 14 hari. Saya muntah keluar darah, saya muntah keluar air longkang. Itulah klimaks dia. Saya muntah keluar cecair berwarna hitam yang bau dia amat busuk sekali. Dan saya cakap itu air longkang. Benda tu berlaku pada diri saya. Alhamdulillah bulan 12 saya pulih seperti sedia kala. Cukup 14 hari, dah tak ada dah. Hari ke-15 tu alhamdulillah saya boleh berdiri balik. Pada ketika yang saya sakit tu, saya tak boleh tidur, saya tak boleh baring, tak boleh buat apa. Seolah-olah belakang tubuh badan saya ada benda yang menyocok-nyocok seperti paku, seperti kaca. Dia menghiris belakang tubuh badan saya. Itu pengalaman saya. Sebab tu bila saya dah kena benda ni, anak saya dah lalui, jadi saya dah berazam pada diri saya pesan pada Datuk Seri, cakap saya nak belajar ilmu perubatan Islam sebab apa, saya nak bantu orang kat luar sana. Sebab saya dah lalui. Saya tahu macam mana sakitnya kalau kita kena santau.
Mungkin tuan-tuan ada yang dah kena, ada yang belum kena. Jadi ini pengalaman saya. Sebab itulah saya seriously involved ataupun terlibat dalam rawatan Islam. Dan sanad yang mula-mula sekali saya terima daripada Datuk Seri Ustaz ialah Bismillahirrahmanirrahim 21 pada Disember 2017. Itu pun saya fail. Kali pertama saya fail, tak dapat buat 21 hari, saya fail pada hari Jumaat semasa solat Jumaat di Seremban Negeri Sembilan. Saya ingat semua tu. Itu pengalaman saya. Jadi bila mana saya dah lalu ini semua, jadi saya harap tuan-tuan dan puan tolong fokus. Sebab apa? Gangguan yang akan datang ni bukannya kecil anak dah. Okay? Dia akan ganggu kita. Ada yang dah gelak kat sana tu sahabat saya tu. Saya share pengalaman lah kan. Saya share pengalaman. Kalau tidak tuan-tuan tak tahu kenapa saya terlibat dalam perubatan Islam. Sebab saya mula daripada sebelum ni saya selalu menonton rancangan Datuk Seri di TV3 ke Al-Hijrah ke dan sebagainya. Lepas tu seriously saya terlibat 2017 setelah anak saya kena gangguan dan juga saya kena santau. Dan nak tahu siapa nak rasa sakit tak sakitnya santau tu, saya rasa tak payahlah minta. Tolong jangan minta nak kena santau. Tuan-tuan kalau kena, ya Allah subhanallah. Pada saya pada ketika itu, pada saya ingat mati je lah. Saya dah mohon maaf pada semua orang, anak-anak saya, isteri saya mohon kemaafan kalau saya ada salah silap. Pada saya, hanyalah pada saya itu dah the end of it lah, kata waktu itulah pengakhiran. Tapi Alhamdulillah, saya kembali balik. Dan sebab itulah saya berazam pada diri saya nak tolong, saya nak bantu masyarakat kat luar sana. Betapa hebatnya perubatan Islam hanya dengan kalimah, hanya dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim dapat memberi kelegaan, penyembuhan ke atas apa saja. Cuma satu, kita kena belajar. Kita kena ada guru kita yang membimbing. Jangan ambil dalam Google. Saya tahu ramai yang dulu-dulu lah sebelum kita belajar dalam kursus ni, ramai yang suka ambil dekat Google lepas tu buat amalan. Bila kita tanya sanad mana, sanad Google USA lah, Google apalah, jadi benda tak menjadi apa-apa manfaat. Tetapi tuan-tuan yang mana dah terima sanad, saya mohon teruskan buat amalan walaupun sedikit, tak apa, 21 ke 7 ke, teruskan amalan, nanti tuan-tuan akan rasa. Okey, saya teringatlah kata-kata arwah Datuk Harundin. Saya nak share pada petang ni sebelum Datuk Seri masuk, saya nak share sikit. Saya teringat satu kuliah yang diberikan oleh arwah Datuk Harundin mengenai amalan surah Al-Fatihah. Jadi dia punya amalan dia, hari pertama baca satu kali Al-Fatihah. Setiap kali selepas kita solat fardu, kita stop. Ada cakap kita stop. Hari pertama kita baca satu kali Al-Fatihah, setiap kali solat fardu kita dah ada 5 Al-Fatihah, kita stop. Hari kedua kita baca surah Al-Fatihah sebanyak 2 kali. Jadi kita dah ada 10 bacaan Al-Fatihah, kita store. Maksudnya kita masuk storage. Sehinggalah hari ke-7 kita baca 7 kali surah Al-Fatihah bagi setiap solat waktu dan kita store. Kalau 7 kali 5 dah 35 dan seterusnya amalan tu setiap hari 7 kali Al-Fatihah bagi setiap solat fardu kita dah ada 35. Bila kita arwah Datuk Harun itu bercerita, bila kita dah banyak baca surah Al-Fatihah tu, kita punya storage dah banyak. Contoh kita buat simpanan. Hari ni simpan RM5, besok simpan RM10, lusa simpan RM15. Hari ke-7 kita dah simpan RM35 dan hari berikut 35. Agak-agak banyak tak duit kita? Mesti banyak tuan-tuan. Kalau kata nak ambil RM10 boleh tak? Pasti boleh. Sebab apa? Kita dah ada store, kita dah ada simpanan di situ. Jadi kata-kata nak kiaskan balik pada Al-Fatihah yang kita buat storage yang segitu banyak tu, kalau kita ambil satu bacaan untuk jadikan syifa, insya-Allah dia akan jadi penyembuhan terhadap apa jua yang kita baca. Bukan semestinya pada air tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kalau kita terdesak, surah Al-Fatihah ni banyak guna dia. Satu hari tuan-tuan akan tahulah. InsyaAllah, saya tahu ada sahabat-sahabat saya ni macam Cik Faris. Cik Faris ni grup saya tahun 2018 Januari 28. Lepas tu ada grup Sarina, ada sahabat saya Cik Uda. Cik Uda ni hebat orangnya daripada Kedah ni. Orang Kedah memang hebat-hebat belakang, geng-geng Gunung Jerai semua ni.
Okay. Dan beberapa yang lain tu kalau saya tak sebut nama tu sahabat-sahabat saya semua tu tahun 2018 dan sebagainya, mereka dah lalui. Saya rasa Cik Faris sanad satu Al-Quran pun dah ambil, sanad Yasin 40 dah ambil, Yasin Mubin dah ambil, Yasin 3 kali bacaan selama 45 minit. Kita kena amalkan pun Cik Faris dah ambil, sanad penulisan Yasin pun saya rasa dah ambil kan. Sampai ada yang muntah pun ada buat, nak tulis Yasin dia muntah. Tak pelik ke tuan-tuan dan puan-puan, bukan apa kita nak tulis surah Yasin. Tapi ada yang tangan dia cramp, tangan dia jam, dia tak boleh tulis. Sebab apa? Dalam tubuh badan dia tu ada masalah gangguan. Jadi apa kita nak buat? Seperti mana yang Datuk Seri cakap, scan je lah. Scan tubuh badan kita, kita tengok apa permasalahan yang kita ada. Lepas tu barulah senang kita nak buat amalan. Okay, insyaAllah nanti kalau Datuk Seri bercadang nak buat amal apa ni 20 ayat ruqyah, yang itu lagi challenging tuan-tuan dan puan-puan. Cik Faris dah gelak dah tu. Tak tahu kenapa dia gelak, sebab dulu kita kena buat amalan selama 40 hari. Saya ingat lagi 40 hari kita kena buat amalan 20 ayat-ayat ruqyah. Kita kena buat rawatan diri, kena minum, lepas tu kita kena buat mandian, kena buat sapuan di belakang dan sebagainya. Itu semua pengalaman. Kadang-kadang kita terpaksa. Jadi bagi saya yang asyik travelling, macam mana nak mandi kalau terpaksa bawa beldi pergi hotel, digelak orang saja. Jadi ada kaedah macam mana kita nak buat bilasan terakhir. Itu pengalaman kami lah. Siapa yang pernah mengikuti program sanad ayat-ayat ruqyah, 20 ayat ruqyah yang kita ambil di Batu Cave pada 2018. Dan saya bersyukur kepada Datuk Seri Ustaz kerana 2022 ni dah mula beri sanad. Dia dah mula beri sanad kembali kepada kita. Ambil peluang. Okay. Apa ada pada wang RM100 Datuk dah masuk. Kita dapat gunakan berterusan. InsyaAllah. Ustaz dah masuk dah? Dah. Okey, Alhamdulillah. Jadi, Assalamualaikum Ustaz. Dah masuk? Tak nampak dalam kamera lagi Ustaz. Sekejap Cik Firul. Okey, tak apa. Sembang santai saja Ustaz petang saya tadi. Oh, sahabat saya Cik Faris gelak. Seronok jumpa kawan-kawan lama 2018. Masih aktif lagi dalam rawatan Islam lagi. Kita tunggu seketika untuk Datuk Seri Ustaz Muhammad Suhaib. Kamera tak boleh buka. Oh, kamera tak boleh buka Ustaz. Ada gangguan tu. Ada gangguan kat kamera Ustaz. Sekejap saya cuba satu lagi. Okey, insya-Allah kita tunggu. Recording in progress. Ada yang bertanya, Cik Ahmad Nazri, jin jenis apa tu? Jin jenis apa Cik Nazri? Saya rasa kalau nak tahu kena suruh jin tu datang ke diri Cik Nazri tanya jin tu. Jin jenis apa datang ke badan aku ni? Tu pun tahu. Kalau tidak, kalau kita tak rasa, kita tak lalui, kita tak tahu jin apa. Jin tan manis ke, jin tan kasar ke, jin macam-macam lah jin ada kan kat dunia ni. Okey, itu pada Cik Ahmad Nazri, jangan marah, saya bergurau je. Okey, tapi jangan cuba nak suruh jin masuk dalam tubuh badan kita. Okey. Bahaya tu. Bahaya. Ya? Bahaya. Bahaya tu. Tak apa, nanti dah ambil ayat bersanad, nanti insya-Allah tak bahaya. Dia mai pun dia tengok kita, dia lari, dia tak nak tengok dah. Tak risau, ni risaunya. Kalau kita awak dah? Jin kepanasan. Jin akan kepanasan. Jin panas. Ya, jin panas. Kalau kita dah ada ayat amalan kita dah ada sanad-sanad yang kita ambil. Jin tu kalau boleh tak nak nak berselisih dengan kita pun tak nak. Buat panas dia ya apa. Okey, Datuk Seri dah ada ya. Alhamdulillah. Datuk Seri mute mikrofon, tak on mikrofon Datuk Seri.
Okey, terima kasih Datuk Seri. InsyaAllah saya dah berceloteh panjang hampir 22 minit. Jadi saya tak nak buang masa lagi Datuk Seri. InsyaAllah kita teruskan pengajian pada petang ini yang mengenai sanad satu Al-Quran. Yang lain, peserta lain minta tolong mute mikrofon masing-masing. Fokus terhadap apa jua yang Datuk Seri nak berikan kepada kita berkenaan dengan sanad satu Al-Quran. Sebab apa kali terakhir Datuk Seri beri sanad satu Al-Quran ialah pada 27 hari bulan 1 2018 pukul 9:07 malam di Taman Melawati. Saya rasa Cik Faris ingat lagi. Kali terakhir Datuk Seri Ustaz memberi ijazah sanad satu Al-Quran pada 27 hari bulan 1 2018 jam 9:07 malam di Taman Melawati Naif Training Center. Tu dah lama 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dah 4 tahun. Berikutnya barulah Datuk Seri kata tu dengan senang hati nak share kepada kita semua mengenai sanad satu Al-Quran. Jadi tanpa membuang masa lagi Datuk Seri, Ustaz, insya-Allah kita mulakan program pada petang ini iaitu sanad satu Al-Quran. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, peserta-peserta seminar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersyukur pada Allah, selawat dan salam pada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada petang ini sekali lagi kita dapat sama-sama ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf agak kelewatan setengah jam. Tadi saya dapat berita kematian. Berita kematian salah seorang daripada pelajar Mahat Tafiz. Jadi program kita ni ada dua orang mudir Mahat Tafiz Mustafa. Dia baru sahaja beredar untuk menguruskan kematian mak pada pelajar tadi lah. Jadi saya mohon kemaafan pada tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa daripada semalam lagi sebenarnya gangguan pemberian sanad ni sangat-sangat besar sebenarnya. Daripada semalam seminggu saya memang tak tidur. Memang agak kuatlah. Cuma hari ini saya serah pada Allah saja. Apa yang akan berlaku saya serah pada Allah. Cuma sebab tu kalau tuan-tuan perasan pagi tadi saya doa agar Allah lancarkan perjalanan ini. Sebab saya tak tahu benda apa yang akan berlaku. Sama ada kesihatan ke apa benda yang melibatkan tergendala. Dan program yang melibatkan sanad ini sejak daripada mula-mula saya buat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syarhan dulu pun macam tu. Akan ada cabaran-cabaran yang sangat besar. Jadi begitulah dalam proses kita mendapat ilmu pengetahuan. Proses mendapat ilmu pengetahuan itu bukan soal ilmunya, tapi soal proses nak dapat dia. Sebab proses nak dapat dia itu kesabaran sangat-sangat penting. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan dan perempuan sebab kerana setengah jam kita dah agak kelewatan. Okey, program petang ni kita akan fokuskan iaitu berkaitan dengan pemberian sanad satu Al-Quran. Pada pagi tadi kita dah buat proses penyerahan di mana saya sudah menerima hadiah daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dia kena jadi Quran itu hak milik saya dulu. Quran yang tuan-tuan punya tu, tuan-tuan dah bagi pada saya, dah jadi hak milik saya. Hadiahkan pada saya dah jadi hak milik saya. Kalau ikut kepada proses, Quran ini saya perlu baca terlebih dahulu. Tuan-tuan bayangkan peserta seminar ini ada lebih kurang 92 orang. Campur tuan-tuan dan perempuan lebih kurang 20 orang kat sini. Maknanya kalau 100 Quran saya tak sempat nak baca. Jadi saya akan menggunakan pendekatan pada petang ini bagaimana untuk saya memberikan sanad satu Al-Quran ini dengan kaedah dan cara yang mudah. Dengar betul-betul lah. Maknanya bagi yang secara offline itu maknanya yang duduk dalam dewan ni.
Pagi tadi tuan-tuan dan puan-puan dah bagi proses di mana menghadiahkan Al-Quran ni pada saya dan saya sudah terima. Yang buat secara online, saya dah terima WhatsApp tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya dah tengok WhatsApp tu dekat 100. Jadi saya nak buka satu-satu tu jadi masalah sikit. Jadi secara umumnya saya dah terima semua sekali. Saya jawab saya dah terima. Cuma saya belum buka lagi saya punya WhatsApp satu-satu. Jadi untuk yang online tu saya akan buat program tu pada malam ini. Untuk yang offline sekejap lagi kita akan akad pengijazahan sama-sama dekat sini. Konsepnya sangat mudah. Tuan-tuan akan datang dekat depan ni. Selepas itu tuan-tuan akan ambil Quran tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian tuan-tuan wajib buka Quran ini. Tuan-tuan boleh pilih salah satu ayat. Sama ada Fatihah ataupun surah An-Nas. Baca di depan saya. Lepas tu saya akan ijazahkan satu Al-Quran ini pada tuan-tuan. Kemudian bila tuan-tuan dapat Al-Quran ini, apa yang tuan-tuan perlu guna pakai? Balik baca Al-Quran ini A to Z. Baca daripada Al-Fatihah, Al-Baqarahnya satu-satu. Tak perlu baca speed. Baca sekadar yang tuan-tuan rasa nak baca, automatik habis sahaja A to Z, sanad itu akan dapat. Jadi untuk program petang ini, saya hanya akan menceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan pertama sekali berkaitan dengan Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran. Sebab walaupun kita tengok Al-Quran ni duduk depan kita, tapi kalau saya tanya apa definisi Al-Quran, saya rasa boleh tak tuan-tuan jawab? Apa definisi Al-Quran? Saya nak Google dulu. Kan? Maknanya kita tak faham Quran tu apa. Kan? Jadi benda tu yang saya cuba nak terangkan sedikit. Pendefinisian Al-Quran tu apa. Bagaimana Al-Quran tu diturunkan. Kemudian ada berapa surah, ada berapa ayat. Ayat Makkiyah, ayat Madinah. Contohlah. Jadi secara keseluruhan itu Quran tu apa? Mashaf tu apa? Ayat Al-Quran tu apa? Yang tak boleh dipegang itu apa? Jadi semua berkaitan dengan Al-Quran itu saya akan bicarakan. Kemudian bila tuan-tuan dah faham A to Z berkaitan dengan Quran tu, baru saya sanadkan. Supaya bila kita sebut pasal Quran, tuan-tuan dah boleh faham. Al-Quran itu adalah satu makna yang betul-betul tuan-tuan boleh faham. Mengikut pengertian yang sebenarnya. Okey ya? Okey. Ada soalan tak setakat ni? Tak ha? Okey. Ni yang duduk depan saya ni, secara online ni, boleh ikut ke? InsyaAllah boleh Ustaz. Okey, kita tengok pertama berkaitan dengan pendefinisian Al-Quran. Okey, Al-Quran ni pertama sekali dia kalam Allah. Dia kalam Allah yang qadim, yang sedia ada. Dia kalam Allah yang qadim. Diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Maksudnya dia turun kepada Muhammad. Lepas itu kalau tuan-tuan belajar dalam ilmu tauhid, kitab ada 4. Zabur, Quran, Injil. Kan diturunkan kalau Al-Quran ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Zabur diturunkan pada siapa? Wajib kita tahu. Dalam buku, dalam ilmu fardu ain kita. Kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Bukan dia turun saja-saja macam tu. Dia turun ada perantara dia, malaikat Jibril yang bawa. Kemudian dalam bahasa Arab dan membacanya dikira ibadah Quran ni. Kemudian nak pegang Al-Quran ini kena ada wuduk, kena ada air sembahyang. Sebab itu saya minta Quran yang tuan-tuan ada ni sebaiknya adalah Quran perkata. Sebab apa saya suruh tuan-tuan ada Quran perkata? Sebab kalimah, huruf bahasa Melayu dia lebih banyak daripada bahasa Arab. Tujuan dia, jika tuan-tuan tidak ada wuduk, tuan-tuan boleh pegang. Itu tujuan dia. Sebab itu saya minta tuan-tuan dapatkan yang perkata. Kalau tak ada yang perkata, tak apa. Tak. Kalau kita nak ambil yang bahasa Arab ni boleh.
Cuma tidak boleh menyentuh lah kalau kita tidak ada Al-Quran. Nah, kalau kita tidak ada wudhu. Jatuh. Lepas itu kalau ada Al-Quran perkata tu selesai. Yang kedua, Al-Quran ni disusun bermula dengan 114 surah. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madinah. Dan dalam Al-Quran ni, saya nak terangkan sikit, yang hebatnya dalam Al-Quran ini, dia ada lebih kurang 28 huruf hijaiyah, 14 huruf terletak di awal ayat. Ya, 28 huruf hijaiyah, ada lebih kurang 14 huruf yang bermula dengan alif lam mim, nun, yasin. Kesemuanya itu Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan 14 huruf lagi. Sebab apa? Sebab Allah nak cabar manusia untuk buat seperti mana Al-Quran. Waktu bisuratin bimisli. Allah tinggal 14 huruf lagi. Jadi, huruf dalam Al-Quran ada huruf yang namanya nuruniyah, huruf bercahaya. Ada huruf yang tidak bercahaya. Huruf yang bercahaya iaitu huruf yang bermula dengan huruf hijaiyah. Macam Yasin, Alif Lam Mim, huruf Nun. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kebanyakan ulama kita menyusun huruf hijaiyah ini menjadi ubat. Contoh kaf, ha, ya, ain, sad, ha, min, ain, siqaw. Kalau dalam perubatan Darushifa ni dia menjadikan ini sebagai salah satu ayat amalan dia. Okey, kalau dalam rawatan saya membahagikan dua. Satu namanya huruf nuruniyah, huruf bercahaya. Satu lagi huruf zulmiyah, huruf yang gelap. Jadi dalam Quran ada 114 huruf. Ada 114 surah. Okey. Al-Quran diturunkan ada dua cara. Satu cara diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan sekaligus. Maknanya daripada Sidratul Muntaha turun ke langit dunia sekaligus. Kemudian daripada langit dunia ini turun ke bumi ini selama 23 tahun. Turun secara beransur-ansur. Turun di Mekah dan turun di Madinah selepas daripada baginda Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Ketika mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi SAW, saat Nabi menerima penurunan Al-Quran ini sangat berat. Sehingga Nabi masa duduk di atas unta tu, Nabi sampai turun, sampai jatuh. Nak cerita beratnya tanggungjawab berkaitan dengan penurunan Al-Quran Al-Karim. Dahsyat Al-Quran ini. Dan setiap daripada turun tuan-tuan dan puan akan ada mujadid tertentu. Baik itu kalau tuan-tuan baca Al-Quran, dia ada macam-macam versi penafsiran. Dia ada Buya Hamka. Saya ada kat rumah saya, Buya Hamka ada 10 jilid. Saya dah tafsir Ibnu Katsir, ada lebih kurang 10 jilid. Saya ada Syekh Sya'rawi, lebih kurang 15 jilid. Saya ada At-Tabari, lebih kurang 30 jilid. Jadi saya cadang kitab-kitab tu saya akan bawa datang di perpustakaan ini supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh jadi rujukan. Kalau tuan-tuan nak beli, harga dia kalau Tabari saja dekat 3,000. Lebih kurang dekat 30 jilid. Jadi kesemua tafsir-tafsir itu saya akan kumpulkan dan letak kat sini. Saya ada lebih kurang 15 jilid, 15 judul tafsir. Kalau dekat belakang tu ada asas tafsir. Saya ada Qurtubi. Kemudian saya ada tafsir Munir. Tapi semuanya itu dalam bahasa Ibunda. Bahasa Ibunda tu bahasa Arab. Jadi tuan-tuan baca, saya takut tuan-tuan tak faham. Bahasa tu lagi tak faham. Kemudian saya ada beli kat rumah saya yang versi Malaysia dan Indonesia. Saya ada Qurtubi, saya ada Fi Zilalil Quran. Nanti saya akan letakkan kat sini. Kemudian saya ada juga hadis Kutubus Sittah. Saya ada Fathul Bari, ada lebih kurang dekat 20 jilid. Saya ada Al Mahmud, saya ada Tuhfatul Awazi. Semua Kutubus Sittah itu saya ada. Dan setiap satu tu lebih kurang dekat 20 jilid.
Saya akan letak dekat sini sebagai perbendaharaan ilmu. Jadi dekat sini petang ni juga insya-Allah saya akan cuba untuk membuat pelancaran perpustakaan saya. Jadi pelancaran itu kita akan buat pada petang ini dengan saya akan menawarkan buku ruqyah saya yang terbaru. Itu sebagai simbolik di mana tempat ini akan dijadikan maktabah, akan dijadikan perpustakaan, tempat rujukan. Dan insya-Allah sekali lagi pelancaran kita akan keluarkan buku saya yang bertajuk Sihir Tafriq dalam sebulan lagi insya-Allah. Jadi tugas saya dekat sini sebenarnya saya nak buat penulisan tafsir ruqyah. Lepas tu saya dapatkan semua kitab-kitab besar dekat sini sebab saya nak buat penulisan. Dekat sini kita akan buat sistem pembelajaran macam mana kaedah ulama kita dulu menulis kitab-kitab besar. Saya nak buat dekat sini tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tidak ada kemahiran untuk menulis dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan boleh nampak misi dan visi saya untuk nak buat. Ulama-ulama dia macam tu. Pernah seorang ulama, guru saya, apabila anak murid dia tanya, Tuan Guru nak tulis kitab berapa jilid? Dia bagi tahu saya nak tulis kitab 30,000 jilid. Anak murid dia kata tak boleh kot Tuan Guru, 30,000 jilid bukan sikit. Nak kata apa? Tuan Guru dulu-dulu ni semangat dia kuat. Dia kata 3,000 jilid tak mampu nak tulis. Kalau macam tu aku nak tulis 3,000 jilid. 3,000 jilid pun tak mampu nak tulis. Tuan-tuan ingat senang tak kita nak tulis satu buku besar ni? Bukan senang tuan-tuan dan puan. Nak tulis buku pun susah, tambah nak tulis tesis. Saya tulis tesis tuan-tuan dan puan, baca buku dekat lebih kurang 1,000 buku tuan-tuan dan puan. Dan cerita apa? Bukan mudah. Kemudian bila kita tulis pula, pemikiran kita boleh dikritik. Kalau nak cari hadis tu kena cari satu-satu. Hadis tu dekat mana rujukan dia. Kena baca satu-satu. Muka surat kena bagi tahu. Nak cerita, nak belajar bukan satu benda yang mudah. Tapi inilah ilmuwan ulama-ulama kita dulu. Jadi saya, apa yang saya hasratkan, sebelum bertemu dengan Allah ini, saya dapat menyiapkan tafsir ruqyah. Anggaran lebih kurang 20 jilid. Anggaran. Ambil buku ruqyah. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab ayat ruqyah kita ada 20 ayat. Ingat ayat ruqyah ada 20 ayat. Setiap ayat ruqyah itu saya akan membuat perbahasan daripada kitab-kitab ulama muktabar. Maknanya apa? Contoh, tuan-tuan baca surah Al-Fatihah. Tuan-tuan nak tengok ulama macam Syekh Sya'rawi ni dia kata apa? Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tak perlu baca banyak kitab. Tuan-tuan baca kitab saya satu sahaja, tuan-tuan dah boleh tengok semua penafsiran para ulama. Jadi untunglah. Kalau tidak, tuan-tuan nak baca contoh tafsir Sya'rawi, kena beli tafsir Sya'rawi. Ada lebih kurang 20 jilid. Kena baca tafsir Buya Hamka, lebih kurang 10 jilid. Nak faham satu surah. Jadi saya buat satu pendekatan mengumpulkan semua tafsir para ulama dalam satu surah supaya tuan-tuan boleh mahir. Bila cerita bab ruqyah sahaja tuan-tuan boleh mahir. Okey, ini buku ruqyah saya yang terbaru yang saya buat bersama dengan Pustaka Darussalam. Buku ni dalam ni ada 20 siri yang akan saya bengkelkan dalam siri ruqyah saya. Nanti dalam buku ni juga akan diajar bagaimana menggunakan ayat Al-Quran untuk kita merawat, dekat mana kita nak niat, dekat mana kita nak baca, semua saya akan terangkan dalam ni. Yang saya cerita tadi itu tafsir dia. Maknanya tafsir itu saya nak buat 20 jilid daripada yang ni. Maknanya surah Fatihah saya nak buat 1 jilid dibahaskan oleh 20 tafsir para ulama besar. Saya akan bahas. Lepas tu baru saya akan menggunakan pemikiran saya sendiri daripada segi perubatan berkaitan dengan ayat surah Al-Fatihah. Itu yang saya cadang tu tak ada. Sebab itu saya nak buat perpustakaan dekat sini. Bila ada perpustakaan, ada buku rujukan, saya tak payah pergi mana lah. Saya duduk kat sini, saya hanya buat saja. Sebab saya nak habiskan usia saya dekat sini. Sebelum saya habiskan usia saya dekat perkampungan Al-Quran. Jadi, program dekat sini, buat masa sekarang tuan-tuan dan puan, apa yang saya cadangkan,
saya nak hidupkan pedang ini setiap hari Sabtu. Macam inilah. Setiap hari Sabtu dengan dua pendekatan. Satu iaitu pengajian, yang kedua rawatan. Maknanya mungkin saya nak buat sesi pagi ini rawatan. 10 pagi sampai jam 2 petang tu mungkin rawatan. Petang lebih kurang pukul 3 sampai pukul macam ni saya nak buat pengajian ataupun pengkajian. Itu saya punya hasrat. Ataupun saya buat 2 minggu sekali ke, sebulan sekali ke, nanti saya akan maklumlah kepada tuan-tuan dan puan yang berminat untuk mengkaji ilmu-ilmu berkaitan dengan perubatan Islam. Jadi bila tuan-tuan datang dekat sini, tuan-tuan tak duduk saja. Tuan-tuan ada kitab dekat belakang yang mana tuan-tuan boleh baca. Tuan-tuan ada kitab yang tuan-tuan boleh membuat pengkajian. Kita akan tengok macam mana ulama-ulama kita menulis kitab. Dan tuan-tuan akan rasa satu kenikmatan yang sangat besar. Baca kitab ni tuan-tuan, dia lagi seronok daripada tengok sinetron. Sinetron. Tengok gambar Korea, tengok gambar Jepun, tengok gambar Cina, tengok gambar macam-macam tu, dia lagi seronok. Itu yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan agar merasai keseronokan ini. Okey, balik pada contoh Quran ini. Jadi, dulu tuan-tuan dan puan-puan, saya diajar oleh guru saya, ada beberapa perkara yang guru saya bagi. Pertama, dia bagi dekat saya tasbih. Yang kedua, dia bagi pada saya Quran. Yang ketiga, dia bagi pada saya ridha. 3 benda ni tuan-tuan dan puan-puan, yang mana saya guna pakai untuk rawatan. Di saat ketika mana saya mengalami masalah, ketika mana saya sakit tuan-tuan dan puan-puan, 3 benda ni saya cari. Apa dia? Tasbih. Yang keduanya Al-Quran, yang ketiganya yang ni. 3 benda ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sakit, saya akan bawa pergi mana-mana. Itu guru saya ajar saya. Jadi benda ni lah yang saya nak berikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Agar tuan-tuan dapat sesuatu. Jadi antara 3 benda ni, saya tengok, ridha, ni. Yang keduanya tasbih, yang ketiganya Al-Quran. Jadi saya memilih untuk memberi Al-Quran dulu. Tasbih insya-Allah saya akan beri pada 26 hari bulan 3 insya-Allah. Sekarang ni saya dah kumpulkan nama yang ada dekat saya 55 orang. Yang dah ada nama pada saya 55 orang. Tasbih tu ada 2, satu 33 biji, satu lagi yang 100 biji. Jadi yang ada di tangan saya ni saya tak galakkan 33 biji sebab sanad 33 tu tak kuat. Saya lebih suka sanad 100. Jadi saya nak seragamkan untuk beri sanad 100 pada 26 hari bulan. Pada 26 hari bulan. Kalau tuan-tuan perasan, amalan saya ada 3, 7, 21, 40 dan 100. 40 saya dah bagi dah pada tuan-tuan. Iaitu Bismillah 40. Hari itu saya dah bagi dah pada tuan-tuan dan puan-puan Bismillah 40. Itu salah satu kaedah saja. Banyak lagi kaedah lain. Ada orang ambil Fatihah 40, ada orang ambil ayat kursi 40. Saya bagi pada tuan-tuan asas. Saya hanya ajar asas saja. Bagaimana Bismillah 40 yang diberi oleh ulama kita. Saya ajar. Saya akan bagi lagi satu last sanad, iaitu sanad 100. Sanad 100 yang akan saya buat pada 26 hari bulan nanti. Pada 26 hari bulan. Jadi untuk bulan 3 ni, saya akan buat 2 program insya-Allah. Tuan-tuan jangan risau, saya akan maklumkan dalam Facebook. Program saya lepas ni, tuan-tuan nak dapat maklumat, semua saya maklumkan dalam Facebook saya. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook, ataupun kalau tuan-tuan terlepas maklumat, tuan-tuan datanglah setiap hari Sabtu dekat sini. Sama ada tuan-tuan nak ambil ilmu perubatan, tuan-tuan nak ambil ilmu berkaitan dengan pengajian pun, kita akan buat insya-Allah. Jadi, untuk ilmu berkaitan dengan perubatan ni, dekat sini nanti, saya akan buat kaedah perawatan. Bagaimana untuk jampi orang. Jadi kursus perawatan itu nanti, kita akan buat sesi dekat sini. Sesi bagaimana nak jampi orang, ayat apa nak guna pakai, dekat mana nak kena niat. Untuk kursus perawat itu, siapa-siapa yang nak join nanti, saya akan buka dalam latihan dalam kumpulan nanti. Di sini pun saya akan buat, di Batu Cave itu kita akan buat juga. Jadi sanad 1 Al-Quran yang saya masukkan ini, kegunaan dia adalah untuk diri tuan-tuan dan puan-puan,
Dan ayat itu saya hanya fokus untuk ayat ruqyah saja untuk memberi sanad untuk rawatan. Okey, ada yang tak faham tak nak tanya soalan berkaitan dengan sanad satu Quran? Okey nak? Bagi tahu kata hadiahkan Quran pada saya. Ustaz ada yang bertanya Ustaz? Ya. Ada tanya ni online. Harus baca setiap surah saya ayat ke surah An-Nas, surah Al-Fatihah ke surah An-Nas ke macam mana Ustaz? Dia tanya. Okey, untuk yang nak ambil secara online, tadi mereka dah hantar gambar Al-Quran dan mengijazah dan menghadiahkan Al-Quran pada saya. Sekejap lagi saya akan buka dan terima Al-Quran tu dulu. Jadi saya akan beritahu saya terima hadiah ini. Bila dapat sahaja WhatsApp daripada saya yang itu, maka saya akan bagi tahu. Minta supaya baca surah Al-Fatihah. Nanti tuan-tuan sendiri yang akan buka Quran tuan-tuan. Yang ni yang online buka Quran, buka surah Fatihah. Kemudian baca surah Fatihah, kemudian tutup dengan surah An-Nas. Baca surah Fatihah sekali, baca surah An-Nas sekali, kemudian hantar voicemail pada saya. Kemudian saya akan mengangkat ijazah pada tuan-tuan. Tuan-tuan jawab macam biasa akan datang, saya terima. Bila dapat sahaja benda itu, sanad itu tak dapat lagi. Proses seterusnya tuan-tuan perlu membaca Al-Quran daripada A to Z. Yang tu saya serah pada tuan-tuan bila tuan-tuan nak baca. Bacalah bila pun, tapi tidak boleh langkau bacaan dia. Mesti kena baca harfi daripada awal. Boleh faham Cik Amirul? Faham Saya harap siapa Puan Siti Hawaidah ni faham ikut kaedah yang Ustaz terangkan sebentar tadi. Okey, soalan daripada Encik Adam dan juga Puan Nurisma, sanad Al-Quran hanya untuk rawatan saja atau kita boleh jadikan amalan membacanya setiap hari seperti hari-hari biasa kita baca Al-Quran Ustaz? Okey, yang saya bagi ni boleh untuk rawatan dan boleh untuk bacaan. Rawatan boleh, bacaan boleh. Cuma kalau rawatan tu saya lebih fokus kepada ayat ruqyah. Okey, kalau untuk bacaan itu umum A to Z. A to Z itu maknanya dia kena baca ikut harfin biharfin. Jangan main tebuk-tebuk lah. Kalau ikut sistem, saya lebih suka satu hari satu juz. Bacaan itu ikut hari bulan. Kalau hari ini 10 hari bulan, baca juz 10. Kalau hari ini 12 hari bulan, baca juz 12. Supaya kita ingat. Kalau tuan-tuan nak selamat, tuan-tuan buat macam tu. Hari ini berapa hari bulan? 3 hari bulan, baca juz 3. Dia akan kena pada semua surah. Itu satu cara untuk tuan-tuan membolehkan membaca Al-Quran. Lagi satu, Al-Quran ni kan dia ada satu juz 20 muka surat. Okay, 20 muka surat tu tuan-tuan bahagi dengan 5 waktu. Jadi bila tuan-tuan buat, dia tak berat. Kalau tuan-tuan kira nak duduk, sekali duduk baca satu juz, memang payah. Sebab tu Quran ni dia kena, orang kata kita buat pengasingan macam tu baru dia nampak tak banyak. Itu kaedah dan cara dia. Jadi, tujuan saya sanad satu Al-Quran ni agar tuan-tuan dapat merawat. Cuma saya cerita benda ni sebab tuan-tuan tak pernah ambil. Dan tak ada guru yang cerita pada tuan-tuan, melainkan tuan-tuan pergi ke pondok aja. Ke pondok pun tak semua guru akan bagi mudah macam ni. Tapi saya punya pendekatan, prinsip saya daripada tuan-tuan tak baca langsung Al-Quran. Lebih baiklah tuan-tuan ambil yang ni, tuan-tuan pergi baca. Itu saya punya prinsip. Jadi metode guru ni dia tak sama. Ada guru kadang-kadang dia tak bagi tahu orang hafal Quran kalau dia tak pandai tajwid. Tapi ada kadang-kadang syekh dia tak kira, hafal dulu.
Tunggang langgang macam mana pun tak kisah. Jadi bagi Quran duduk dalam badan dulu. Itu metod masing-masing. Kalau macam saya punya pendekatan bagaimana untuk bagi tuan-tuan seronok dengan Al-Quran. Kalau dapat saya nak, tuan-tuan pergi mana pun ada Al-Quran. Sebab itu saya lebih suka tuan-tuan ada Quran terjemahan. Ni Quran saya ni. Quran ini tuan-tuan dan puan-puan saya beli masa tingkatan masa darjah 3 dulu. Saya paling sayang Quran ni. Jadi kita kena ada satu benda yang mana Quran ni kalau boleh yang biar dia punya perkata dia lagi banyak. Pasal apa? Tuan-tuan nak pegang ni, kalau tuan-tuan nak kira ada wuduk baru tuan-tuan nak pegang, dia jadi payah. Sebab syaitan akan kacau. Jadi biar kita tak ada wuduk, kita boleh pegang. Jadi cara nak selamat, guru saya kata lebih baik dia punya tulisan dia lebih banyak daripada tulisan Arab. Itu yang saya suruh tuan-tuan beli ni kebanyakan yang berkata. Itu saya punya tujuan. Okey, ada soalan lagi Cik Amirul? Ada Ustaz Ada soalan lagi. Kena niat ke Ustaz daripada Cik Saiful? Masa nak baca, kena niat apa-apa tak? Okey, nak baca perlu niat apa-apa tak perlu. Kalau tuan-tuan membaca dengan niat, maknanya bertujuan. Okey, bila bertujuan, dia mesti ada sebab-sebab tertentu. Yang saya nak bagi pada tuan-tuan dan puan-puan ini bukan untuk tuan-tuan buat bertujuan sebab saya nak jadikan ini bacaan amalan. Sebab itu saya bagi satu Al-Quran. Kalau yang ini, ayat ruqyah ini untuk rawatan, dia lain. Kalau yang untuk bacaan ini, dia lain. Sebab untuk bacaan ni saya bagi satu Al-Quran. Dia bukan benda kecil, dia benda besar. Tapi kalau ayat ruqyah ini hanya 20 ayat daripada beribu ayat. Yang ini dia powerful. Pasal apa? Dia tujuan untuk rawatan. Kalau yang ini saya tak fokus untuk rawatan. Saya fokus lebih pada untuk pembacaan. Jadi kalau baca tu tak perlu niat apa lah. Niat untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Jamirul. Okey, ada sekali Ustaz soalan ni daripada Cik Adam lagi sekali dengan Puan Nurisma. Jika kita mula membaca Quran bersanad ni dengan guru Al-Quran di sisi untuk betulkan bacaan dan tajwid, boleh kan? Boleh. Kalau sekiranya tuan-tuan memperdengarkan bacaan tuan-tuan dan puan-puan kepada guru-guru yang mana dia mengajar tajwid sebagai contoh kan, tujuannya untuk mentahsin bacaan tuan-tuan dan puan-puan, tidak menjadi masalah, boleh. Dipanggil double sanad, tak ada masalah. Tuan-tuan nak belajar dengan siapa pun tak ada masalah. Fungsi saya memberi sanad. Fungsi tuan-tuan memperbaiki bacaan, memperelok, itu hak tuan-tuan dan puan-puan. Dia tidak bertindih di antara satu sama lain. Tujuan saya satu je, nak mengesahkan bacaan tuan-tuan dan puan-puan. Yang selebihnya tuan-tuan belajar sendiri. Sebab saya tak mampu nak ajak semua. Saya punya prinsip tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Saya nak beri sedikit cahaya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dengan cahaya ini akan menyuluh tuan-tuan ke akhirat. Itu saya punya target. Yang besar-besar tu tuan-tuan boleh pergi cari dekat luar. Dan di sini pun tadi saya tengok ada Ma'had Tafiz. Sebenarnya kalau ikut program perawatan ni, saya bekerjasama dengan Ma'had Tafiz di Indonesia. Satu Ma'had Tafiz Banat dekat Indonesia. Tapi disebabkan semasa kami buat kerjasama tu, saya punya peserta seminar saya ada 118 orang. Peserta seminar dia orang ada 5 orang. Tak ada sambutan. Sebab nak buat program ni tak semua orang tu tak ada perempuan. Pasal kebetulan melibatkan yuran, semua orang tak berminat. Mereka orang yang betul-betul nak je. Jadi saya terpaksa batalkan program dengan dia. Jadi bila batalkan, program tahsin tu saya tak buat. Jadi saya hanya fokuskan kepada sanad sahaja. Sebab saya tidak akan fokus benda yang saya tidak mahir. Saya hanya nak fokus benda yang saya boleh buat. Jadi dalam proses perawatan tu saya buat 3 bulan teori dan 3 bulan praktikal. Praktikal tu masuk bulan 4, kita akan mengajar bagaimana cara untuk kita jampi, untuk mengenal pasti kaedah-kaedah jampi. Ya, Cik Amirul. Okey Ustaz. Ada satu soalan ni. Soalan dia general lah, secara umum boleh saya tukar Al-Quran atau tidak? Mungkin apa yang dimasukkan
Bila dia terima sanad satu Al-Quran, contohnya Al-Quran jenis yang sedemikian rupa yang diwasahkan Ustaz, tapi bila dia baca, dia ada sekejap dia gunakan Al-Quran bersanad, sekejap dia gunakan Al-Quran yang biasa Ustaz. Dia boleh dibenarkan atau tidak? Okey. Kalau tuan-tuan tengok konsep sanad ni adalah konsep, kalau tuan-tuan bagi dekat saya Quran ni, tuan-tuan ambil sanad Quran ni, hanya Quran ni saja yang dapat. Itu dia punya konsep. Dia takkan boleh tukar. Sebab sanad ni dia ambil mengikut apa yang kita ambil. Contohlah, kalau Nabi SAW bagi sanad sambil menangis, maka masa sahabat nak bagi sanad sambil menangis tu, sahabat kena menangis dulu baru boleh bagi. Itu konsep. Nabi bagi sanad, Nabi pegang janggut. Masa Nabi nak bagi sanad, maknanya sahabat nak bagi sanad tu, janggut kena ada baru boleh bagi. Dia konsep dia sanad macam tu. Kalau saya ambil sanad dengan Syekh Nuruddin, sanad suap kurma, maka saya nak bagi sanad pada tuan-tuan dan puan-puan, saya kena ambil buah kurma dan suap tuan-tuan dan puan-puan. Kalau contoh sanad tasbih, saya ambil dengan guru saya, kena jadi milik guru dulu baru boleh bagi. Sebab tu kita menggunakan konsep hadiah. Hadiahkan pada guru dulu, kemudian baru guru beri balik. Kalau ikut ulama-ulama dulu, dia tak buat macam tu. Dia guna hak milik dia. Kalau macam saya sendiri pun, ada ataupun tidak tasbih-tasbih yang saya bagi pada anak murid sejati saya. Ada. Saya bagi. Ada 2-3 orang yang saya bagi. Sebagai simbolik, dia itu adalah anak murid saya. Jadi bila orang tengok sahaja, dia pegang tasbih ni, orang dah tahu dah, ini anak murid Ustaz Suhaimi. Sebab apa? Setiap perguruan itu ada tanda dia. Kita boleh tahu, ini tanda dia macam ni, macam ni. Macam saya kan, saya tuan-tuan dan puan-puan nak membina konsep ruqyah di Malaysia. Sebab itu semua kaedah yang saya buat dekat Malaysia, semua ruqyah. Pusat rawatan Darul Ruqyah, semua saya nak bawa naik ruqyah. Sebab itu dalam ayat Al-Quran pun saya pilih ayat-ayat ruqyah asas sahaja. Saya tak pilih ayat lain untuk nak buat rawatan. Hanya ayat ruqyah saja. Cuma metodologi sahaja yang saya tukar. Kaedah sahaja yang saya tukar. Okey Cik Amirul jadi maknanya Al-Quran ni, kalau tuan-tuan memang dah sanadkan dekat Al-Quran ni, makna rezeki Quran inilah. Yang lain tak ada. Sebab tu saya kata, kalau saya offer satu-satu benda untuk tuan-tuan buat dapat pada masa yang akan datang, tak mungkin tuan-tuan akan dapat. Sebab saya tak buat dah. Saya punya perangai macam tu. Tunggu bila pula saya nak buat, wallahualam. Sebab saya jenis sanad ni tak boleh minta, saya takkan bagi. Kalau minta, saya tak bagi. Ini sanad yang paling besar saya nak bagi, sanad air Zam-Zam beserta celupan rambut Nabi. Saya duk simpan dia. Saya tak bagi lagi tuan-tuan. Saya baru dapat bulan lepas, saya tak bagi kat siapa lagi. Saya sendiri pun belum minum. Sebab saya sayang khazanah Rasulullah SAW. Tuan-tuan cari sendiri rahsia. Air celupan rambut Nabi ni kalau duduk dalam badan kita, apa rahsia paling besar? Tuan-tuan bayangkan seorang sahabat Nabi, Nabi pernah bekam bulakan darah daripada tubuh badan dia. Nabi suruh sahabat ni buang darah. Sahabat tak buang. Sahabat minum darah Nabi. Kemudian besok pagi Nabi SAW tanya sahabat, di mana kamu buang darah aku? Sahabat tu tunjuk fil bitni, dalam perut aku. Apa kata baginda Nabi SAW? Tubuh kamu tidak akan disentuh oleh api neraka kerana darah aku sudah bersentuh dalam neraka. Jadi apa yang saya nak ambil barokah daripada air celupan rambut Nabi itu, moga-moga saya mendapat barokah tadi. Jadi keseronokan yang saya dapat itu, saya nak kongsikan dengan anak-anak murid saya. Itu yang saya serta. Cuma saya tak tahu bila nak buat. Saya tunggu masa yang sesuai untuk membuat pemberian tersebut. Saya target tuan-tuan dan puan-puan, habis sanad satu Quran, saya akan buat tasbih. Habis tasbih, saya akan buat rida. Habis sahaja rida, saya akan buat air celupan rambut Nabi, iaitu pada bulan Ramadan. Itu saya punya target. Cuma tuan-tuan tak boleh minta. Ustaz, saya nak air tu, saya tak akan bagi. Cuma
Saya buka hati je, saya buat je, tuan-tuan datang terus je. Itu cerita dia. Itu cerita dia. Tetapi tuan-tuan mungkin tidak boleh memiliki air tersebut. Saya hanya benarkan untuk minum sahaja. Kerana air itu tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, luar biasa. Air itu sangat luar biasa. Biiznillah, sangat luar biasa. Sampai saya terpaksa menghilangkan air itu. Kerana barokahnya sangat luar biasa. Sampai saya sakit tahun 2018, saya sakit. Saya cari air itu tak jumpa. Cari tak jumpa. Last kali saya jumpa balik dengan tuan guru saya, Syekh Nuruddin, saya pergi sampai ke Bogor untuk cari dia, tapi tak jumpa. Tapi alhamdulillah beberapa minggu yang lepas saya jumpa orang yang ada simpan rambut tu. Saya terus pergi, saya minta jumpa dengan dia. Peringkat awal tu dia tak bagi tahu kata dia ada menyimpan rambut Nabi. Tapi bila saya dengar sahaja dia simpan rambut Nabi, pertama yang saya minta adalah air celupan. Sebab itu yang diajar oleh guru saya. Dulu Syekh Nuruddin pernah ajar kami, benda yang paling barokah, macam sekarang kita nak ambil apa yang ada, melainkan rambut Nabi je. Jadi saya duk cari lama. Yang kedua, saya pernah minta untuk semayang dalam Kaabah. Tapi tuan-tuan ingat senang kan nak semayang dalam Kaabah? Saya pernah minta. Sebab itu Syekh Nuruddin kata kalau kamu diberi peluang oleh Raja Arab Saudi nak minta apa? Minta pertama dia kata minta masuk semayang dalam Kaabah. Yang kedua minta masuk dalam Raudhah. Jadi dua benda yang saya minta. Tapi Raudhah dah dapat, tapi yang dalam Kaabah tu saya tak dapat. Saya pergi haji tahun 2019. Hampir-hampir nak masuk dah dalam tu sebab saya kebetulan diminta izin untuk rawat raja. Itu yang saya kata, bila kita terlibat dalam bidang rawatan ni, benda yang orang lain tak boleh dapat, kita boleh dapat. Jadi saya ada satu benda besar yang saya macam saya beritahu pada tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan air zam-zam celupan rambut Nabi itu. Tapi saya tak paksa tuan-tuan. Maknanya siapa-siapa yang nak barokah tadi itu, dia ambil. Sebab saya tak mau benda tu timbul fitnah. Lepas tu saya buat ni pun saya hanya pilih anak-anak murid saya je. Cuma saya nak kongsi keseronokan saya. Bila ada barokah Nabi duduk dalam tubuh badan. Banyak lagi, bukan sekadar itu saja. Tapak Nabi pun semua ada, alhamdulillah. Nanti kalau Allah izinkan tuan-tuan, saya akan bawa tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kan, macam mana Tuan Guru Arwah Ustaz Harundin cerita macam mana dia jumpa dengan rambut Rasulullah SAW. Satu benda yang sangat luar biasa tuan-tuan. Kan orang yang kita kasih, kita nak bangun bersama dengan orang yang kita kasih. Itu yang apa yang saya hasratkan tuan-tuan. Okey. Okey Cik Amirul, ada lagi? Ada Ustaz. Daripada Puan Ros, Ustaz, boleh ke kita baca dengan terjemahan sekali? Perlu baca dengan terjemahan sekali atau tidak Ustaz? Okey, nak baca dengan terjemahan ataupun tidak menjadi masalah. Saya bagi tahu terjemahan tadi itu sebab nak pegang Quran tu. Kalau tuan-tuan boleh baca dengan terjemahan tu lagi bagus sebab tuan-tuan boleh faham. Dia sebut dengan tadabbur, tafakur, tafahum. Itu lagi bagus. Wallahualam. Okey Ustaz, satu lagi. Bolehkah baca sanad Quran ini, baca surah lain sebelum habis A to Z tu Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Ada masalah Macam ni, contoh. kalau tuan-tuan nak buat rojak, tuan-tuan nak baca Quran ni, lepas tu dia campur dengan Quran lain, boleh ke tak boleh? Tak ada masalah, tak haram pun, boleh. Tak jadi masalah, boleh. Jangan fikir dia ada syarat-syarat tertentu, tak ada syarat apa. Cuma akan datang, saya nak buat lagi satu kaedah, iaitu sanad penulisan Al-Quran. Yang itu lagi payah sikit. Tapi apa yang saya hasratkan, kalau kita terlibat dengan sanad penulisan Al-Quran, biarlah satu hari kita tulis satu ayat pun. Asalkan kita jumpa Allah dalam keadaan kita menulis Al-Quran. Tuan faham tak maksud saya? Bukan tunggu semestinya kita habis tulisan Al-Quran. Biar nyawa kita habis, kita tak habis lagi tulis Al-Quran, kita mati sedang menulis Al-Quran. Itu saya punya persepsi tuan-tuan dan puan. Sebab saya nak mati dalam sedang buat kerja-kerja amal. Yang itulah benda yang kita nak. Sebab tu saya kata Quran jangan tinggal. Baca Al-Quran. Cuma tuan-tuan, Allah bagi akal nak kena fikir.
Kalau tuan-tuan nak baca Al-Quran, nak kena pengen ambil wudu, agak-agak nak buat tak? Ayo. Jadi kita orang awam, kita buat peringkat biasa dulu. Tak ada Al-Quran boleh pegang, ambil Quran terjemahan. Supaya kita rutinkan diri kita. Lagi satu, saya selalu ajak, pergi mana-mana letak Al-Quran. Al-Quran ni jangan beli satu dua. Dekat tempat tidur letak Quran. Dekat dapur letak Quran. Kat mana letak Quran? Agar bila kita tengok, kita nampak Quran. Dan tak ada Al-Quran, tak boleh duduk. Macam tak ada telefon. Itu kita punya konsep. Kalau tuan-tuan boleh rasa macam itu dengan kalam Allah, sebab Al-Quran ni qadim tuan-tuan, dia bukan makhluk. Jadi benda-benda macam tu yang kita nak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Cik Amirul, ada lagi soalan? Daripada Cik Muhammad Faizal, bagaimana kesinambungan bacaan Al-Quran bersanad ini yang diberikan oleh Ustaz dengan rawatan saka? Adakah apabila kita baca Al-Quran ini sudah merawat saka? Ya. Tapi dengan syarat, bacanya mesti habis satu Al-Quran. Jadi, saya nak tengok, boleh tak seseorang itu baca satu Al-Quran daripada A to Z? Sebab tidak ramai kita yang membaca Al-Quran A to Z. Biasanya kita hanya pilih ayat-ayat Al-Quran, baca Yasin, baca surah yang kita suka. Tahun 2018, boleh tak hadiahkan saya ayat tertentu yang untuk rawat diri saya? Dia kata kepada saya, dia bagi simbolik. Dia kata dalam Quran tu semua ada ubat, jangan pilih je. Dekat situ saya dapat tangkap. Dekat situlah saya mula ingat balik sanad satu Al-Quran yang Syekh Nuruddin pernah bagi dekat saya. Dekat situ saya berusaha mendengar betul-betul ucapan orang-orang alim, mencari di manakah sebenarnya hikmah dia. Wali ni tuan-tuan, kalau dia cakap, dia ada simbolik. Simbolik tu yang kita nak kena faham. Faham simbolik tu dia jadi ubat. Dua benda dia bagi kat saya. Dia kata pada saya, pertama, perbanyakkan qul huwallah. Yang kedua, baca Al-Quran A to Z. Jadi, hasrat saya untuk rawat saka ni, saya nak tengok boleh tak orang tu baca daripada Al-Quran A to Z. Bila habis bacaan, tak penting. Yang penting proses dia nak baca. Itu saja. Dan baca dia itu tidak bertujuan. Sebab apa saya tak bagi bertujuan? Sebab saya takut bila bertujuan dia akan menyakitkan benda-benda daripada badan. Jadi baca secara umum saja. Sebab sanad dah dapat. Ini pendekatan. Tapi kalau tuan-tuan nak tambah nilai, membaca dengan sanad-sanad bacaan yang lain, itu tidak menjadi masalah. Saya hanya bagi hak saya. Tuan-tuan nak tambah nilai, itu hak tuan-tuan. Wallahualam. Okey, Ada lagi Cik soalan Amirul. Taufik. Satu daripada tadi ni Cik Amirul. Ni ada lagi dua je Ustaz. Lagi dua. Okey, satu tok lepas ni jangan bagi soalan lagi. Okey. Daripada Cik Taufik, bolehkah saya hadiahkan dua Al-Quran kat Ustaz? Maksudnya dia nak ambil dua sanad Al-Quran. Dia lelaki ke perempuan? Taufik lelaki je Ustaz. Kalau lelaki dia boleh 4. Dia kena bagi 4 Al-Quran ni kepada isteri-isterinya. Okey, sebenarnya tidak menjadi masalah. Cuma bebanan untuk dia bagi itu takut tak tertanggung. Sebab sanad ni dia nak bagi dua tu tujuan apa? Adakah dia sendiri yang nak baca ataupun dia nak buat contingency plan untuk dia, kalau rosak dia nak ambil lagi ke macam mana? Yang kena tahu juga. Okey. Itu dia tanya secara general saja Ustaz pasal dua Al-Quran. Kalau daripada segi itu tidak ada masalah besar. Cuma dia akan jadi sedikit masalah lah kalau ada dua biji kereta, nanti dia tak tahu nak naik yang mana. Ya. Jadi okey Kalau Ustaz. dia ada dua bini, dia tak larat nak pilih yang mana satu. Yalah, itu baru dua kan, belum lagi 4 isterinya Ustaz. Okey Ustaz. Soalan daripada Cik Muhammad Faizal, tak silap saya ni nama dia.
boleh ke kita baca bertadarus suami isteri? Daripada Cik Iman, maaf saya. Baca bertadarus. Boleh. Nak baca Maksudnya? tadarus boleh. Nak masuk tilawah Al-Quran pun boleh. Bukan kata tadarus. Nak masuk tilawah Al-Quran pun tak ada masalah. Tak ada kaitan dengan sanad Jamirul. Jangan risau. Lari habis tinggi nanti. Okey. Mungkin apa yang dimasukkan oleh Cik Iman ni macam apa yang difaham daripada bacaan A to Z, seorang tu dikendaki baca daripada surah Al-Fatihah bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim habis sehinggalah suratul Nas. Jadi apabila bertadarus ni dia baca Al-Fatihah, nanti isteri dia baca Al-Baqarah 1 hingga 5, lepas tu dia sambung dengan Al-Baqarah ayat 6 sehinggalah berikutnya bergilir-gilir satu muka. Adakah itu dibenarkan, Ustaz? Faham? Macam ni. Kalau kita bertadarus, maknanya bukan kita baca seorang diri. Tadi saya dah beritahu dah, sanad ni kita nak ambil fully kita seorang aja. Bacaan tu mesti kita seorang. Tadarus konsep dia pembelajaran Al-Quran. Kita tadarus tu ramai-ramai sebab kita nak belajar bacaan, tak mahu salah. Kita 25 orang kita tadarus. Cuma konsep kita ni tak betul. Kita tidak tadarus, kita penderah. Kita dah kira siapa nak habis dulu. Maknanya konsep tadarus tu dah tak betul. Tadarus tu mempelajari. Kan yang dibaca, yang didengar, nak tahu salah tak salah, itu konsep tadarus. Jadi kalau konsep penderah tadi tu tak boleh saya kira. Yalah, sebab ada makanan menunggu Ustaz. Habis cepat makan awal Ustaz kalau tadarus tu. Itulah. Cik Amirul jangan semua makanan Cik Amirul. Saya sarapan pagi pun belum. InsyaAllah. Ni soalan terakhir Ustaz. Saya rasa ni soalan terakhir. Jika kita membaca Quran bersanad ini berselang sendiri dengan Quran lain, adakah dikira putus sanad kita dan mengapa kita tak boleh kongsi Al-Quran bersanad? Dua soalan saya gabungkan dalam satu daripada dua penanya peserta. Okey, pertama sekali, dia bukannya tak boleh kongsi. Dia menjadi hak milik. Faham tak? Contohlah, kita berkahwin dengan pasangan kita, kita ada akad dengan dia. Bolehkah dia berkongsi dengan kita? Berkongsi dengan orang lain? Tak boleh. Sebab dia sudah menjadi hak milik. Konsep sanad ni dia mengajar konsep hak milik. Jadi bila ada konsep hak milik itu adalah hak kita. Kan tadi saya dah ajar dah, bila berlaku kematian kan, kita wajib faraid harta, bukan sunat tau. Wajib faraid harta. Kalau sekiranya orang yang meninggal itu, orang yang meninggal hutang, kita wajib untuk bayar. Wajib untuk bayar. Makna dia apa? Selalunya yang kita nampak, kalau sekiranya ayah kita meninggal harta, kita duduk seronok sebab bahagi-bahagi harta. Tapi kita tahu dah, kalau ayah kita meninggal hutang, kita lah anak yang terima harta faraid itu wajib bayar harta dia. Hutang dia tu wajib dia bayar. Banyak mana nak kena bayar? Sebanyak mana harta yang dia terima. Jadi kita jangan buat main-main. Dia akan menjadi satu masalah besar. Contohlah kadang-kadang bila berlaku sahaja kematian, orang marah. Pasal keluarga belah sana tak ada apa-apa tiba-tiba dapat harta. Kita seolah macam kata Islam pun tidak adil. Tapi kita tahu tak? Kalau berlaku pembunuhan, kemudian orang yang terpaksa dibunuh itu kena bayar kafarah. Duit tak cukup. Duit boleh diambil di kalangan ahli waris tadi. Kita kena faham. Maknanya ayah tinggal harta kita ambil. Ayah tinggal hutang kita tak tolong bayar. Tak betul. Sebab itu apabila berlaku kematian kepada seseorang, kita dah nak lepas dia dah. Apa yang perlu kita tengok? Kalau tok guru kita dulu, dia tengok tau. Mak kita umur berapa, dia tolak dengan semayang, dia tolak dengan kafarah puasa sebab dia nak pergi lepas hukum. Soal Allah terima tak terima bukan kerja kita. Bagi lepas hukum dulu. Itu belum kira lagi apa? Zakat. Belum kira lagi semayang yang lepas tinggal. Ini yang kita nak kena buat. Nak kena tengok, nak kena halusi satu-satu. Kalau tidak menjadi masalah, tak ada apa-apa. Jangan buat main. Duit hutang jangan buat main. Antara kita dengan Allah jangan buat main. Okey, Cik Amirul. Ada lagi Cik Amirul? Setakat tu saja Ustaz, kita teruskan mengenai pemberian sanad satu Al-Quran Ustaz secara offline di Pendang. Okey, sekarang pukul berapa? 4.27 Ustaz. 4.27.
Okey. Saya rasa untuk online kita kita tamatkan dululah kot Cik Amirul. Tamat tapi dia boleh ikuti Ada ke? soalan apa-apa lagi sebab saya nak simpan setengah jam untuk pemberian sanad secara offline. Offline tak ramai kat sini. Saya dengan 20 orang. Kita kalau menonton sekali tak boleh, Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Okey, lagi baguslah. Sekurang-kurangnya kita dapat tengok macam mana kaedah offline yang Ustaz buat tu. Okey. Boleh. Boleh ya? Okey, jadi sebelum saya nak tutup berkaitan dengan sanad satu Al-Quran ni, saya ulang balik proses untuk dapatkan dia. Okey, pertama sekali yang duduk di dewan ini nanti. Dah, semayang dah. Berhoyak dah. Siapa yang mikrofon tolong mute. Yang macam suara dengar. Okey, Ada order jadi mi goreng yang tadi. sanad satu Quran ni, apa yang perlu tuan-tuan buat sekejap lagi. Maknanya tuan-tuan datang depan saya akan suruh tuan-tuan baca Al-Quran, baca surah Al-Fatihah, kemudian tutup dengan surah An-Nas. Kemudian saya beritahu saya mengijazahkan satu Al-Quran seperti mana diijazahkan oleh guru saya, tuan-tuan jawab je saya terima. Kemudian balik nanti apa yang perlu dibuat. Quran itu wajib dibaca daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dapat saja bila-bila automatik sanad tu akan dapat. Itu saja. Tak payah minta kat saya lepas ni lah. Kalau tuan-tuan nak kena minta, dia jadi banyak kerja lain. Saya nak kena check pula bila tuan-tuan ambil. Jadi saya tak mau benda payah-payah. Saya bagi siap-siap, cuma nak mengesahkan benda itu mudah saja. Baca dapat A to Z, tu dapat. Kalau tidak nanti, bila saya merumitkan syarat pada tuan-tuan, dia agak sukar. Sebab nanti saya akan tanya, tuan-tuan ambil bila? Yang kena tengok dalam senarai. Banyak kerja tuan-tuan dalam buat. Cuma dalam Quran ini, tuan-tuan tulis dekat sini. Tulis dekat sini nanti tarikh bila ambil. Kemudian jam dia bila. Tuan ambil dia di mana. Supaya tuan-tuan nak bagi pada orang nanti syarat 3 tahun. Itu saja. Okey, untuk yang online maknanya nanti dia akan takak gambar Quran. Lepas tu lepas saya buat ijazah terima, nanti dia baca surah Al-Fatihah. Lepas tu dia baca surah An-Nas. Lepas tu saya akan ijazahkan pada dia. Bila ada ijazah kabul tu baru dia boleh gunakan Quran itu untuk pembacaan. Habis saja satu Al-Quran tu automatik dia punya sanad full akan dapat. Barulah kita cerita untuk rawatan sakra. Okey ya? Ya. Semua buat muka macam tak faham ni Ustaz ni. Berkerut semua. Okey, faham Yang online ni faham apa yang dimasukkan oleh Dato' Sri Ustaz? Okey, faham. macam ni mudah ya. Yang online tu kan Quran tu tak ada dekat saya. Ya. Quran tak ada dekat saya kan. Quran ada di tangan tuan-tuan dan perempuan. Jadi tadi kita dah angkat dah, tuan-tuan serahkan Quran tu pada saya. Cuma saya tak buka WhatsApp lagi. Bila saya tak buka WhatsApp lagi, nanti balik saya akan buka. Saya akan jawab nanti, saya terima. Bila dapat saja saya terima, saya akan serahkan Al-Quran itu kepada tuan-tuan. Saya akan WhatsApp tuan-tuan. Saya serahkan Quran ni. Jadi tugas tuan-tuan dan perempuan baca Fatihah dengan baca surah An-Nas. Baca tu hantar melalui voicemail. Rakam suara hantar je ke saya. Kalau tuan-tuan nak buat appointment pula untuk cakap dengan saya takut saya tak ada masa. Nanti saya akan dengar voicemail tuan-tuan dan perempuan, maka saya akan ijazahkan. Selesai bab ijazah. Lepas tu bab nak dapat semua tu pula, tugas tuan-tuan dan perempuan baca akan datang A to Z. Selesailah. Boleh je Amirul? Boleh. Mereka kalau tak faham dia boleh WhatsApp senang kita lah dalam grup. Okey, kalau tak faham nanti tuan-tuan tanya aja. Tuan-tuan tanya dalam grup WhatsApp pun boleh, tak jadi masalah. Saya akan mudahkan untuk mendapatkan sanad. Itu sahaja. Okey. Yang duduk depan saya ni berani ke nak baca dengan saya? Itu soalan dia. Kalau tuan-tuan
Okey. Saya nak mudahkan tuan-tuan. Saya takut lagi baca tak terang. Jadi nak bagi fair, tuan-tuan boleh ambil balik benda ni. Balik prepare elok-elok, buat voicemail je kat saya. Jadi saya tak payah tengok, muka siapa ni baca tak betul. Fatihah baca tak betul, semayang macam mana. Itu saya terpulang pada tuan-tuan dan puan. Saya jenis tak mau paksa orang. Sebab saya tahu di kalangan tuan-tuan dan puan ni semua Imam Syafi'i. Jadi saya serah pada tuan-tuan dan puan untuk untuk yang dekat sini lah. Cuma konsep dia mudah aja. Kalau datang sini, ambil Al-Quran ni, buka, baca saja Fatihah, baca saja surah An-Nas, lepas tu saya bagi tahu, saya ijazahkan Quran macam guru saya, jawab je saya terima, selesai. Kalau nak buat voicemail, balik lagi, tangkap suara tu, boleh hantar ke saya. Tapi kena tunggulah. Terpulang pada tuan-tuan dan puan. Dah seriau dah semua Ustaz, muka semua. Seriau muka seorang-seorang. Itulah. Semayang tiap-tiap hari tak seriau lah. Dia jumpa tok guru memang macam tu. Dia boleh sebut tak berbunyi je. Okey, tadi saya sebenarnya nak bagi 2 orang Ustaz Tafiz kita untuk pendengar. Tapi saya risau lagi bila mereka dengar lagi teruk. Faham tak tuan? Faham. Jadi, Kita yang lagi teruk. Saya ni tak mau menyusahkan tuan-tuan. Biar tuan-tuan malu dengan saya tak apa. Jangan malu dengan guru-guru Hafiz. Jadi saya punya konsep, saya nak mudahkan tuan-tuan. Kelemahan tuan-tuan, tuan-tuan repair sendiri. Itu saya punya konsep. Tapi ala kulihat terpulang pada tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya perlu persetujuan daripada tuan-tuan yang duduk dalam dewan ni. Kalau nak konsep macam mana, tuan-tuan bincang. Bagi masa dekat saya lebih kurang 2-3 minit lagi sebelum saya buat pengijazahan. Konsep macam mana terpulang. Kalau yang ni kata nak, yang ni kata tak mau, terpulang. Yang ni ambil, yang ni boleh balik. Mudah. Saya buat cerita bagi tuan-tuan mudah ya. Terpulang pada tuan-tuan dan puan. Okey. Ada soalan tak? Setakat ni tak ada lagi Ustaz. Okey, untuk ada 2 lagi benda yang saya nak sebut. Satu untuk pelancaran perawat untuk praktikal. Saya ingat tak sempat nak buat malam petang ni Cik Amirul. Sebab saya belum lagi buat pengagihan latihan dalam bulan. Okey. Jadi yang tu kita akan tangguh pada masa yang akan datang. Cuma saya nak melancarkan maktabah saya pada petang ini. Saya ingat saya nak buat simple saja. Simple saja maktabah. Saya akan lancarkan dengan surah Al-Fatihah. Kita baca sama-sama. Mohon keberkatan kepada Allah agar Allah memudahkan urusan agar dapat ditegakkan satu maktabah taqassah, dapat ditegakkan satu perpustakaan untuk kita mendapat ilmu insya-Allah. Jadi dengan ini saya melancarkan perpustakaan Darul Ruqyah dengan lafaz surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya menyediakan tempat dekat sini. Siapa yang ingin menyumbang buku untuk bacaan tidak menjadi masalah. Nanti boleh berurusan dengan saya. Kemudian insya-Allah ada lagi satu program. Saya nak meletak batu asas dekat saya punya pondok perkampungan Al-Quran. Dengan berjemput tuan guru saya Syekh Nuruddin. InsyaAllah saya sedang uruskan. Nanti kalau ada program
sedemikian rupa saya akan wawarkan kepada tentara perempuan agar saya dapat membangunkan satu pondok perkampungan Al-Quran di Kendal ini, insya-Allah. Okey, tuan-tuan, dah ada keputusan ke? Apa dia keputusan dia? Baca. Okey, kalau macam tu kita boleh terus proses nah. Siapa dulu nak baca? Boleh tak apa tu ambil satu apa? Ambil satu kerusi letak kat sini sebab kita nak beradab lah dengan Quran. Boleh tak kita buat dua dah, satu lelaki, satu perempuan. Ataupun kita nak habiskan lelaki-lelaki dulu, perempuan. Boleh juga. Buat dua sekali lah. Dua orang sekali. Dia ada partner cepat sikit. Saya pun perut duk bunyi keroncong kan. Okay, boleh mula. Bacakan sama-sama. Baca sama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Satu Quran dijazakan oleh guru saya untuk dijadikan amalan dan perkataan. Okey, betul. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okey tuan-tuan, saya ingat masa tidak mengizinkan. Boleh tak saya nak bagi direct je? Okey, apa tu tuan-tuan datang kat depan ni, saya ijazahkan. Lepas daripada itu tuan-tuan baca Al-Fatihah dengan surah An-Nas, saya tu yang bagi ijazah. Lepas tu kita akan bergambar kat sini. Apa tu dengan pegang Quran tuan-tuan dan perempuan lah. Bagi simbolik lah, saya tak takkan gambar seorang-seorang lah, boleh tak? Nak jimatkan masalah sebab pokok saya dah menyanyi lagu Keroncong. Saya pula nak hantar anak saya di Maktab Mahmud. Boleh tak macam tu? Okey. Saya ikut Quran ni sebelumnya ni. Ni Quran sebelumnya. Boleh tak tolong seorang panggil nama? Ni Quran siapa? Boleh? Suzaimi IT. Mana? Tak kata driver. Tani. Pilih nama. Okey. Enter. Dawi, apa kat situ Dawi? Suami tertinggi juga. Suami dengan tinggi. Mana Suami? Suami tak buat lagi. Tapi lebih kurang dia. Suami saya di sebelah keluarga dia kanser. Tinggi tu semua tinggi. 11 member. Quran ni ambil kat mana? Tinggi sangat tak? Skor ni ada 60%. Tinggi sangat tinggi. Dah kemo ke apa belum? Tak. Kau buat rawatan asal je. Buat rawatan asal. Kad temu janji ada dah. Lagi saya tulis ni, Aniruddin ambil kad temu janji. Lagi saya letak ni. Kad temu janji. Okey kita buat penjajahan ramai-ramai pasal masa tidak mengizinkan. Jadi pertama tuan-tuan dah ambil balik Al-Quran tu. Maknanya Quran tu saya suruh milik balik pada tuan-tuan dan perempuan. Kemudian tuan-tuan baca Fatihah sekali. Lepas tu baca surah An-Nas.
Itu saya akan buat pengijazahan, terjawab saja saya terima. Okey, lepas daripada itu kita gambar sini sekali, okey selesai. Boleh ya? Muih, baca muih. Lama tak dengar suara. Bunyi kat belakang. Ya. Dua je. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Okey ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ini ya saya mengijazahkan sanad satu Al-Quran seperti mana diijazahkan oleh guru saya untuk dijadikan amalan dan perubatan. Jadi untuk peserta yang berada di dewan ini, tugas tuan-tuan dan puan-puan dah selesai. Hanya balik tugas baca sahaja pada A to Z. Okey, bagi yang online, tugas tuan-tuan dan puan-puan tak selesai lagi sebab kita belum ada akad apa lagi.
InsyaAllah saya akan cuba uruskan tentara perempuan ni. Saya akan bagi balik Quran tentara perempuan, kemudian lepas bagi balik itu nanti tuan-tuan akan baca Fatihah dengan juga surah An-Nas, baru kita akan buat pengijazahan. Kalau sekiranya tuan-tuan dan perempuan dalam online yang tidak faham, nanti boleh tanya dalam grup WhatsApp insya-Allah. Jadi saya rasa itu sahaja untuk program pada petang ini. Kita ada masa lagi 5 minit. Cik Amirul, saya serah pada Cik Amirul. Okey, terima kasih. Alhamdulillah Ustaz. Tahniah diucapkan kepada peserta-peserta sanad Al-Quran yang offline berjaya hadirkan diri di Pusat Rawatan Darul Ruqyah Pendang, dan mereka yang online sabar tunggu, insya-Allah giliran tuan-tuan dan puan-puan akan sampai juga untuk menerima sanad satu Al-Quran. Cuma dah dapat nanti tuan-tuan tahu sendiri betapa nikmatnya, betapa seronoknya membaca Al-Quran. Sekarang tak rasa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Bila dah habis baca nanti barulah dapat rasa macam mana nikmat kita membaca Al-Quran. Jadi kalau ada apa-apa soalan, saya rasa tak ada, cuma mereka tak sabar rasanya golongan yang online ni nak hantar voice mail surah Al-Fatihah dan juga surah An-Nas kepada Ustaz. InsyaAllah sabar ya. Saya rasa kita dah ada sini 100 lebih peserta. Kemudian tolak yang datang online dah ada, offline tu ada dalam belasan. Jadi saya rasa Ustaz kena go through satu persatu sebanyak hampir 90 peserta pada petang ini. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, ada pun nak tanya, kita ada masa 6 minit lagi sebelum jam 5 petang. Saya rasa elok kalau kita gunakan masa secara optimum sehingga pukul 5 petang. Siapa ada nak tanya soalan ataupun dah penat dah ya, seharian kita berseminar ataupun berwebinar ni menerima mengenai rawatan saka dan juga sanad satu Al-Quran. Dah penat bagi kita lah kat dunia ni bukan untuk berehat bagi kita dalam kubur tu. Itu yang pesanan daripada seorang tuan guru. Di dunia ni bukan masa untuk berehat, tapi rehat bagi orang beriman tu di dalam kubur. Kita harap kita faham masing-masing lah. Penat tak apa kita menuntut ilmu. Ada apa siapa-siapa nak tanya soalan, boleh raise dia punya angkat tangan ataupun boleh chat dalam ruangan ni. Saya nak Nur Razila Ustaz, ada soalan daripada Puan Nur Razila Muhammad. Saya nak tanya, pembelian produk diskaun hanya untuk peserta offline saja ataupun online Ustaz? Okey, ada persoalan berkaitan dengan tawaran produk saya untuk hari ini. Saya tawarkan 50% hari ini untuk semua jenis produk sampai pukul 5 saja. Macam mana mereka yang secara online ni maknanya mereka tak ada depan saya. Jadi macam mana Bukan sampai pukul 12 malam Ustaz. Okey, tak apa. Saya bagi sampai malam ni lah, sampai pukul 12 malam. Ya, itu yang terbaik. Saya bagi sampai jam 12 malam. Selagi mana stok masih ada. Apa-apa produk yang tuan-tuan berminat, saya akan bagi 50%. Bagi tahu sahaja produk apa, lepas tu WhatsApp dekat saya, resit pembayaran, saya akan simpan sebelum jam 11.59 malam. Tadi kalau ikut saya nak buat-buat lupa. Tak boleh Ustaz. Itulah, tapi dah lama saya tak buat sale ni, the big sale ni dah lama saya tak buat. Tapi sebab saya kesian juga pada tuan-tuan dan puan-puan, mungkin nak produk-produk baru saya ataupun produk-produk lama yang masih ada tu, kalau nak tak jadi masalah Cik Amirul lah, sampai jam 12 malam ni. Okey, 11.59 minit 59 saat. Selepas pukul 12 malam, pembelian tidak akan dilayan. Rayuan pun tak dilayan. Tapi stok terhad Cik Amirul. Tertakluk kepada stok. Saya tambah ayat lagi. Tertakluk kepada stok sekiranya masih ada.
Jadi kalau tak ada, kata tu cepatlah, rebutkan peluang. Kita ada masa daripada 4.57 ni sehingga pukul 11.59 malam. Kita ada masa lagi, rebut stok. InsyaAllah rezeki tuan-tuan tu ada, insyaAllah dapat. Jangan risaulah. Okay, tapi rebut peluang. Jangan dah besok pagi baru sibuk nak tanya Ustaz. Okey. So daripada ni ada satu lagi Ustaz daripada Cik Mak Yunus. Cik Mak Yunus tak silap saya daripada Singapura Cik Mak Yunus betul Cik Mak Yunus dia bertanya, Ustaz, kalau setelah kami tamat sanad boleh tidak menggunakan untuk merawat anak-anak? Ya, Cik Yunus dari Singapura betul? Okey. Ada soalan boleh ataupun tidak sanad satu Al-Quran ini untuk rawat anak-anak? Ini satu persoalan yang sangat bagus. Sebenarnya konsep sanad satu Al-Quran ini hanya digunakan untuk diri sendiri sahaja. Sebab kalau tuan-tuan nak gunakan sanad ini untuk merawat orang lain, perlu belajar kaedah ruqyah. Tak cukup untuk sanad satu Al-Quran. Sebab yang ini minimum untuk seorang saja. Maknanya kalau tuan-tuan nak merawat pada orang, tuan-tuan guna kaedah macam ni. Berikan sanad bacaan ni pada diorang, bagi diorang yang buat. Itu konsep dia. Tuan-tuan nak bagi pula mesti syarat 3 tahun macam saya bagi. Cerita macam tadi buat semua, tu bagi. Tuan-tuan boleh bagi macam mana saya bagi, itu konsep dia. Itu maknanya sanad. Kalau tuan-tuan nak ambil untuk belajar, contoh macam nak belajar yang ni kan, kita akan ajar untuk ruqyah. Kaedah ruqyah tu saya akan ajak lain sebab dia fokus pada rawatan. Yang tadi itu lebih kepada individu untuk merawat. Boleh Boleh insya-Allah. Ada yang bertanya Ustaz, kat mana boleh dapatkan kedai online Ustaz? Saya rasa ni dia tak ada link ni, dia kena direct, dia hubungi dengan Ustaz talian telefon 0125081525 saja ya untuk pembelian cara online ni. Ya, kedai online ni maknanya dia tak ikuti program dulu. Okey, faham. Okay, Dia selalunya yang beli online sahaja yang akan tahu cara online. Ya betul. Siapa yang dah beli untuk online ni kita saja-saja je buat. Untuk memberi orang kata apa big sale saja-saja. Lepas tu dia tak boleh buat dalam kuantiti yang banyak sebab stok ni sangat terhad. Jadi bila ada peluang orang akan grab. Contohnya 50%, 70%. Itu peluang lah, peluang dengan ruang. Tapi stok tak banyak lah. Untuk mengetahui tak ada apa-apa, stok produk saya tak banyak. Ada pun terhad. Contoh macam Aura Bidadari. Aura Bidadari tak ada. Aura Kasrina. Aura Kasrina saya tak ada lah. Yang spray-spray itu saya tak ada lah. Jadi tak semua produk ada. Sebab tu saya berani offer. Saya berani offer sebab produk tak ada. Kalau produk ada, saya pun tak berani offer Cik Amirul. Betul. Saya faham. Saya akan mengeluarkan produk baru insya-Allah lagi sebulan. Produk baru, konsep baru Ustaz Konsep baru, wajah baru. Wajah baru, wangian baru ke macam mana? Semuanya berkonsep baru. Saya akan buat circle lah untuk TikTok dengan Facebook. Siapa yang nak ikuti program tu nanti boleh insya-Allah. Okey. Saya rasa dah tak ada soalan Ustaz. Kita pun dah jejak masa 1 minit. Saya rasa kita tutup saja seminar sanad satu Al-Quran pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kita dah selesai mengikuti seminar sanad satu Al-Quran. Mudah-mudahan mereka yang berada secara offline di Pendang tu mendapat manfaat yang lebih sebab berada di hadapan Tuan Guru sendiri. Manakala yang kita berada di secara online, insya-Allah tuan-tuan dan puan akan diberi peluang untuk menerima sanad satu Al-Quran, cuma kena sabar sikitlah. WhatsApp Ustaz tu terlalu banyak. Jadi saya harap jangan ada yang kata orang tu sekarang ni Ustaz, dia dah ada konsep dia orang nak bypass dah Ustaz. Okey. Dia cakap kalau Cik Amirul WhatsApp, garanti Ustaz jawab cepat. Kalau kita orang WhatsApp, Ustaz 2-3 hari boleh jawab. Sampai datang pusat rawatan pun ada Ustaz. Sanggup datang pusat rawatan, Cik Amirul tolonglah Cik Amirul WhatsApp aja Ustaz. Dan tu Ustaz jawab cepat.
Saya tunggu ni 2-3 hari nanti baru Ustaz nak jawab. Dekat saya ada kabel terus dekat Ustaz. Tak tahulah macam mana dia orang ni Ustaz. InsyaAllah. Tak apalah, insyaAllah lah, tak apa. InsyaAllah kita sama-sama lah. Baik, Okey. baik. Okey, baik kita setakat itu dulu ya. Kekurangan itu dan kelemahan daripada diri saya dan kebaikan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua yang telah menjayakan seminar Sanad 1 Al-Quran pada petang ini. Alhamdulillah nampak muka letih lesu, tetapi percayalah tuan-tuan dah terima Sanad 1 Al-Quran, nanti insya-Allah tuan-tuan akan merasa betapa nikmatnya. Sekarang tak rasa. Saya pun Kawan-kawan, Dewan. tu dia ramai kat Dewan. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di seminar yang akan datang insya-Allah. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya rasa program ni alhamdulillah